Baik, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia kembali saudara dalam lanskap khas. Untuk kita katakan tentang hampir 2 bulan, Syed, banjir telah pun berlaku di beberapa buah negeri. Jadi hari ini kita cuba imbau kembali sejauh mana agaknya dalam tempoh pasca banjir ini ia telah pun memberikan kesan untuk sama-sama membantu mangsa banjir. Secara keseluruhan, saya terlebih dahulu ingin saya kongsikan dan maklumat ini saya terima tadi dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi terima kasih Kamarul kerana memberikan sedikit statistik. Secara keseluruhannya, keluarga yang didaftarkan yang terlibat secara langsung dalam bencana banjir seramai 135,486 keluarga secara keseluruhan, dengan mangsa yang didaftarkan 539,000 orang. Itu secara keseluruhan yang menyebabkan banjir di Pantai Timur yang paling ketara sekali, Syed. Mungkin kita boleh juga memulakan dengan memberikan gambaran bahawa selepas lebih 2 bulan insiden banjir ini, kelihatan momentum pelapuran semakin menurun. Tetapi kalau kita belajar daripada pengalaman pemulihan pasca tsunami di Aceh, ia mengambil masa 2 tahun untuk kembali di titik kestabilan kehidupan. Jadi kita baru 2 bulan. Ada banyak lagi dimensi dan sudut pandang yang harus kita ketengahkan supaya masyarakat terus kekal alert ataupun sigap, bersedia untuk terus memberikan bantuan kerana prosesnya akan memakan masa yang panjang. Ini kita akan berikan gambaran nanti, Suami. Jadi ada juga yang saya lihat dalam laporan-laporan akhbar, kerana tugas saya di sini saya sebagai pengenali kandungan dalam talian, kerana apa yang saya bawakan adalah yang terkandung, yang terdapat di dalam media-media online ini. Dan dalam akhbar Utusan Malaysia, saya cuba dapatkan, namun malam ini tak berjaya, kecelaruan pasca banjir. Itu yang dinyatakan. Mungkin ya, mungkin tidak. Jadi apa pun sepintas lalu, selepas hampir sebulan lebih kita bicara tentang bencana banjir, jadi ini menerusi portal bencana.mkn.gov.my, tiada bencana dilaporkan setakat hari ini. Dan pasti juga dalam tempoh pasca banjir ini, kita nampak sebenarnya sukarelawan dan juga NGO-NGO, salah satunya tentang kewujudan tabung ihsan pemulihan Masjid Banjir Kelantan ini. Mungkin kita boleh angkat perkara ini bersama tetamu sebentar nanti, dan juga tentang apa yang masih dilakukan oleh pihak Mercy, Help Us Respond to the Malaysian Floods, yang masih lagi diangkat kerana tujuannya adalah untuk membantu mangsa banjir yang rata-rata masih lagi memerlukan sokongan dan juga semangat, Syed. Selepas tempoh yang sebegitu lama semenjak insiden bermula, masih ada yang tinggal dalam kemah. Jadi kita bayangkan, Suami, lama mana Suami boleh tinggal dalam kemah, Suami? Takat 3-4 malam boleh, 3-4 malam. Ini sudah hampir 2 bulan. Jadi itulah realitinya dihadapi oleh mangsa banjir yang sejumlah lebih 130,000 dilaporkan oleh Suami itu tadi. Suami, boleh saya perkenalkan tetamu yang akan memberikan ulasan seketika nanti. Kita akan kembali bersama Suami. Panel yang pertama yang di-Pertua Yadim, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Datuk Dusuki. Mabruk, alhamdulillah, barakallahu fi, baru pulang daripada umrah. Bila touchdown tadi pagi tadi dan terus kemari. Datuk terlibat melihat dalam penyelarasan sewaktu insiden search and rescue, dan kini melihat dari helikopter view proses yang pulih ini. Kita ada banyak ingin tanya dengan Datuk nanti. Di tengah adalah Tuan Haji Shuib Ahmad, Timbalan Pengurusi Ground Zero, NGO yang kampung angkatnya di mana ni? Kampung angkat di Kampung Dusunyo, Kampung Picu dan Duriau. Jadi di daerah Kuala Kerai. Kampung angkat artinya memfokuskan kepada 3 kampung ini. Kita fokusnya 3 untuk tempoh lebih sebulan, hampir 2 bulan Kita akan bersama dengan Tuan Haji lagi. Dan di hujung sana kami bawakan sekali lagi pengarah serantau Mercy Malaysia, Nur Azam Abu Samah. Assalamualaikum, Cik Nur Azam. Waalaikumsalam. Semenjak tampil yang hari itu dengan hari ini, proses pemulihan itu kalau dalam skala 10, 0 hingga 10 bererti pemulihan sepenuhnya. Saya sebutkan tadi soal 2 tahun. Jadi kita di takah mana? 0 hingga 10. Mungkin kita sampai ke tahap 2 baru. 2 baru, Suami? Ada 8 tahap lagi yang harus kita tangani. Jadi, Suami, saya teruskan. Sebelum tu, saya hampir sebulan juga sebenarnya kita bersama Yang Berhormat Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerjaan Tempatan juga tentang sektor perumahan. Tarikh yang saya terima, yang saya ingat lagi, pada 20 Januari 2015, di mana kita telah kongsikan dan pengumuman untuk rumah kepada mangsa banjir telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ini antara option 1, bentuk rumah teres yang dinyatakan rumah sebuah, rumah teres, binaan batu bata sebuah atau teres dengan kos 40 hingga 45,000. Itu option yang pertama. Dan untuk option yang kedua, berapa kaki persegi ni? Berapa meter persegi? Ada ukurannya sih? Yang ini berjumlah
61.3 meter persegi ataupun 660 kaki persegi. Okay, 660. Dan satu lagi option yang diberikan adalah rumah sebuah atau rumah teres, binaan batu sebuah atau teres dan dinaikkan aras dengan tiang konkrit ya, dengan keluasan yang sama juga 61.3 meter. Dah sebulan. Dilaporkan masih belum ada apa-apa lagi. Kita ingin belajar apa yang sedang berlaku. Jadi dua yang telah pun digambarkan oleh Suhaimi, kita bersama 3 panelis Suhaimi. Saya beralih kepada Datuk Dr. Ashraf terlebih dahulu. Tampil dahulunya tentang dalam lanskap khas ini tentang banjir sewaktu kemuncak insiden, dan kini tampil lagi di antara jarak tempoh itu. Bagaimana Datuk melihat sebagai seorang senator, pimpinan masyarakat? Saya waktu jawatan kuasa, saya fokuskan kepada Kelantan sebab saya banyak terlibat di Kelantan. Waktu jawatan kuasa bersama antara pusat dan negeri diwujudkan pada gelombang kedua era banjir tersebut, fokusnya hanya dua, iaitu menyelamatkan mangsa supaya tidak ada yang kehilangan nyawa, dan yang kedua memastikan bekalan makanan itu sampai. Itu dua saja fokus. Selepas saja habis banjir, jawatan kuasa pasca banjir kali kedua dibentuk dengan menggabungkan kerajaan persekutuan dan negeri. Fokusnya dua juga tetapi berbeza. Yang pertama, seperti mana yang Suhaimi sebutkan tadi, ialah soal pembinaan rumah, yang mana kerana perlukan penyelarasan antara kerajaan negeri dengan persekutuan, kerana pemilikan tanah itu milik kerajaan negeri, kuasa kerajaan negeri, dan soal bantuan peruntukan kewangan itu banyak daripada persekutuan. Dan yang kedua, soal penyaluran wang bantuan kepada mangsa banjir. Ini penting kerana dari segi nama-nama mereka yang terlibat sebagai mangsa, hampir 87,000 keluarga umpamanya, perlu diselaraskan antara list ataupun senarai yang ada di peringkat kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Kenapa perlu diselaraskan? Apa isunya di sini? Isu yang selalu berbangkit setiap tahun apabila berlaku banjir, yang biasa, yang ini luar biasa kerana ini bencana. Yang biasa, list ini selalunya akan berbeza kerana faktor kadang-kala berlaku ketirisan di peringkat bawahan. Ada yang hanya memasukkan nama mereka yang bersama dengan kelompok mereka ataupun keluarga suku sakat mereka sahaja. Ada yang mereka tinggalkan dengan sengaja sebagainya. Jadi ini perkara yang bagi peringkat kerajaan, persekutuan dan juga negeri, mereka melihat soal bencana ini perlu hapuskan sentimen-sentimen yang boleh menyebabkan berlakunya ketidakadilan. Rakyat didahulukan. Rakyat perlu didahulukan. Sebab itulah atas asas inilah perlunya penyelarasan yang baik di antara kerajaan persekutuan dan negeri. Ya, Datuk mungkin melihat dari overview seluruh negeri ya. NGO melihat pengalaman yang bersifat mikroskopik 3 kampung ini dalam tempoh semenjak Tuan Haji Suib, semenjak insiden besar sehingga hari ini. Proses pemulihannya itu bersetuju 20% saja sekarang ini, kalau Encik Nur Azam kata baru 20%. Saya rasa pemulihan ni dia lebih rumit sikit sebab melibatkan emosi, melibatkan harta benda. Jadi kalau pemulihan ni kadang-kadang kita nak, kalau tersilap ketawa pun dia orang kecil hati kan. Jadi saya setuju. Saya ingat kita masih lagi di peringkat awal. Masih lagi ni. Cuma kami ground zero sebab skop kami bertumpu pada 3 kampung. Saya rasa melibatkan tak lebih daripada 50 buah rumah. Right. Cuma baru ni kami hantar satu kumpulan. Kita buat kemah sementara plywood. Mereka dah 2 bulan tinggal dalam canvas. Cuba bayangkan kemah canvas. Now ada plywood. Saya ingat kita dah buat 17 buah rumah. So kita pun ada cita-cita, kalau mengikut pengerusi kami Datuk Seri Said Zainal, kita nak ke arah pembangunan pula. So isu pembangunan ni macam tadilah melibatkan banyak pihak. Bila melibatkan agensi ini perlukan penyelarasan. Hambatan utama melihat, mungkin orang mengatakan mudahlah kerana fokus pada 3 kampung saja. Tapi dari sudut mikroskopiknya, hambatan utama, cabaran utamanya apa pada peringkat ini? Cabaran dia sekarang bagi kita ada beberapa lah. Satu, kita kena sediakan tempat tinggal fizikal supaya mereka boleh mula bekerja. Sekarang ni nak bekerja pun susah. Masih ada yang belum bekerja sampai hari ini sebab tak ada rumah, and then barang-barang tak berkunci. Isunya kalau mereka tak bekerja, bagaimana mereka menyara hidup?
Itu yang perlu kita orang kampung. Saya boleh tambah. Sebenarnya di Kuala Kerai itu hampir 80% adalah penoreh getah. Jadi sepanjang banjir hari itu kebanyakan getah ini ditenggami air. Jadi tak ada kerja. Kena cari kerja baru lah. Itu yang salah satu faktor. Sebab itu idea yang bawa Perdana Menteri itu cantik sebenarnya. Untuk pembinaan rumah ini dibuat segera mungkin dan mengambil tenaga kerja tempatan supaya mereka yang bekerja sebagai penoreh ada kerja. Okey, itu kita akan belum 20% terlalu jauh. Saya melihat realitinya dahulu kita sudah melihat tanda-tanda komitmen NGO yang begitu memuncak ya. Kini dengan pelbagai isu-isu baru dan semua kembali bekerja, ada isyarat bahawa exhaustif ya. Semuanya sudah mula exhausted dan sumber-sumber sudah exhaustif. 20%. Mungkin saya mengambil titik di mana kita di dalam proses selepas sahaja fasa kecemasan, di awal fasa pemulihan dan belum masuk lagi fasa pembangunan semula. Ramai yang menyebut tentang fasa pembangunan semula, tapi apakah erti fasa pembangunan semula? Sekiranya kita tidak melihat fasa pemulihan terlebih dahulu. Kerana fasa pemulihan ini adalah melibatkan faktor di mana masyarakat yang tinggal di kemah belum lagi pun dimasukkan ke dalam sama ada rumah sementara, mana tak lagi nak masuk ke rumah kekal. Dan rumah kekal yang kita sebut ni, yang nak dibina selama sebanyak 2,000 unit ini, kita memerlukan 2,000 kontraktor ataupun 2,000 kumpulan tukang untuk membina rumah. Untuk membuat 2,000 unit rumah. Kalau kita nak siap dalam tempoh 3 bulan. Itu pun kalau semuanya dah ada tanah yang milik sendiri. Ini kan yang saya tahu, tanah milik masyarakat yang ada, yang boleh kita bagikan pada 5 kategori sekarang ni. Satu, tuan punya rumah merupakan tuan punya tanah. Yang keduanya, tuan punya rumah menyewa di tanah yang mana rumah mereka hilang. Mungkin dah lebih daripada 80 tahun. Ketiga, tuan punya rumah yang membina di tanah tol. Tapi rumah-rumah mereka dan mereka layak untuk dapat rumah kekal. Seterusnya, tuan punya rumah yang bina rumah di tanah reserve sungai, reserve kereta api. Dan seterusnya, tuan punya rumah yang bina di tanah sanak saudara mereka, tetapi di kawasan-kawasan yang bahaya, seperti di bawah jambatan. Dan kategori ini semua harus dibincangkan terlebih dahulu. Kita tidak mengambil kira langkah yang ataupun step yang pertama yang dikatakan mereka yang punyai tanah sahaja. Saya rasa less than mungkin 20% yang punyai tanah milik mereka dan siap untuk membangun. Jadi ini berada di dalam turf siapa? Ini yang saya sebut pembangunan semula. Siapa yang harus menyelaraskan urusan ini? Sekarang ini pejabat tanah dan jajahan, pihak DO yang sekarang ni menyelaraskan. Kalau kami memang ikut serta dalam program ataupun mesyuarat di pejabat DO khusus untuk pembangunan semula rumah. Dan apa yang kami dapati, kalau sekarang pada peringkat sekarang ni, masyarakat yang duduk di kemah ni, persoalan ni berapa lama mereka nak duduk. Sekarang ni pada sehingga hari ini mesti Malaysia dah membangunkan sebanyak 80 biji rumah sementara yang kita harapkan sementara nak menunggu rumah kekal, mereka boleh duduk di situ katalah 6 bulan ke setahun. Tapi lebih daripada tu, rumah tu bukan satu rumah yang kata saiz yang mencukupi, tetapi lebih baiklah daripada kemah. Dan untuk melihat pula keperluan rumah-rumah ni kita bangunkan, kita juga harus kenal pasti siapakah pemilik tanah. Dan ini yang saya sebut tadi, kalau tanah tu milik kerajaan misalnya, mungkinkah masyarakat dapat membangun semula di tapak tersebut. Sekarang ni saya nampak banyak NGO yang bangunkan penempatan sementara. Saya sebut sementara ini, maksudnya kalau kemah-kemah yang besar-besar yang sebenarnya akan mengambil masa lah untuk mereka tinggal di situ. Bukan kemah yang kecil, yang kemah yang diberikan, saya ingat di fasa emergency dulu yang saiznya lebih kurang 10 4 man 10, 6 lebih kurang macam gitu, tu. Yang itu saya rasa sepatutnya mereka dah start keluar daripada situ dan masuk ke dalam penempatan sementara. Dan ini sendiri kalau kita tengok, maknanya dari segi keselesaan, maknanya dari segi airnya, faktor elektrik, ini semua memerlukan satu perancangan yang cukup jelas, kerana ini menggunakan tanah-tanah padang, di mana padang-padang yang dibenarkan oleh kerajaan untuk sementara. Dan saya tidak melihat masyarakat yang selama ini tinggal di laman sendiri, terpaksa duduk di dalam satu kelompok yang terpaksa hidup
saya tak tahulah kalau raya ni mereka terpaksa raya dalam kem pendapatan tersebut. Ya. Sebelum kita ke udara tadi tu Haji Syahib dia membuat tempoh kira detik countdown 100 hari sebelum Ramadan. Ya. Jadi itu waktu-waktu getir boleh kita bayangkan Suhaimi. Kita belum cakap lagi soal El Nino menjelang pertengahan Mac. Bagaimana mereka duduk di dalam kemah Suhaimi ya. Pada peringkat ini Suhaimi apabila ketiga-tiga panelis menyingkap semula perkembangan semasa ini, saya melihat cabaran besarnya melibatkan kerajaan persekutuan, melibatkan kerajaan negeri. Ada bahan-bahan yang menarik di situ Suhaimi. Ya, betul saya. Tentang pelibatan, ini satu yang luar biasa sebenarnya dapat kita saksikan hasil daripada bencana banjir ini dengan penyatuan seluruh masyarakat Malaysia, dan salah satunya adalah dari segi sukarelawan. Malah Mercy sendiri, NGO Ground Zero sendiri jelas memberikan bantuan kepada masyarakat, dan sehingga ke hari ini ya, baik Jabatan Kebajikan Masyarakat masih lagi memerlukan keperluan utama kepada penduduk pasca banjir. Malah dalam laman Facebook Raja Syamri yang diangkat sebagai ikon sukarelawan ini menyatakan sehingga hari ini ya, barang bantuan untuk mangsa banjir masih lagi diterima. Malah baru sampai kira-kira 3 jam yang baru lalu ya, yang walaupun keadaan telah lama agak sepi, tapi inilah yang dinamakan rezeki kepada mangsa-mangsa banjir yang masih lagi menetap di rumah-rumah sementara, kemah-kemah sementara. Ya, apa yang Suhaimi angkat ini saya ingin Haji Shuib relate dengan pengalaman mereka di 3 kampung itu sebelum. Saya tahu Datuk ingin mengulas lebih lagi tentang infrastruktur ini. Tapi sementara kita menyebut ini, Tuan Haji, saya tahu Ground Zero ini pergi beberapa kali. Dalam setiap kali episod pergi itu, pengalaman Raja Syamri ini menggambarkan masih perlukan bantuan. Bagaimana Ground Zero mengendalikan? Sejak 2 bulan 2 bulan saya rasa kami dah pergi, misi kami dah 6 kali kami pergi. So secara keseluruhan dia, bila kita kata tadi tentang pemilihan di tahap 20%, tapi kalau saya fokuskan pada kampung angkat kami ni, kami rasa kita dah melebihi itu. Kami nak pergi ke pembangunan. Kita dah ada rumah sementara. Kita dah ada rumah sementara. Kita dah sediakan elektrik, generator. Kita dah sediakan air. Cuma sekarang, sebab tugas kita sebagai NGO, kita nak facilitate dan memudahkan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. So kita cuma tunggu green light saja. Kalau kita boleh selesaikan masalah tanah, masalah semua ni, kita dah boleh buat rumah. Yang saya difahamkan, saya tak pasti tadi, rumah yang kita proposkan pada kerajaan negeri dan kerajaan pusat 800 kaki persegi, 3 bilik, 1 bilik air dan 1 bilik mandi. So kita just tunggu itu yang tadilah yang kita duk risau ni, lagi 100 hari nak puasa Ramadan. Kita nak segerakan. Kita nak segerakan dan kita harap kita dapat sokongan dari semua pihak. Ya, tapi kelihatannya momentum sumbangan ini menurun sejak kemuncaknya hari itu. Ramai yang saya tahu kalau kita tidak mengadakan bual bicara ni Datuk, ramai yang anggap mungkin sudah kembali normal kerana tidak menjadi laporan utama, tapi realitinya masih jauh ini. Saya rasa tidak juga. Perkara ini berlaku secara berfasa. Contohnya kalau saya bercakap di Kelantan, dia sekarang ni macam masing-masing dia ada 2 level. Satu level yang kerajaan dan juga jentera-jentera parti politik. Yang kedua ialah level NGO. NGO ni mungkin dia bertali arus lah. Dia ada datang dengan bergantung pada sumbangan. Satu lagi, tapi kalau kita lihat parti politik, contohnya Biro Kebajikan UMNO, dia fokus kepada kawasan-kawasan yang berat dan dia ada dah barang-barang dia. 2,000 stove masakan yang dia beri, dan 2,000 tilam yang dia fokus kepada setiap bahagian-bahagian. Yang ini dibuat secara berkala kerana faktor logistik lah, dan memastikan benda ini sampai kepada peringkat kaum B. Macam saya sendiri, saya mempengurusikan satu tabung yang tadi Saudara Suhaimi sebutkan, tabung yang kita nama sebagai tabung ihsan pemulihan Masjid Banjir Kelantan. Kerana bila ramai NGO-NGO dah fokus kepada rumah individu dan sebagainya, kita lupa bahawa di Kelantan ini fokus atau pusat utama adalah masjid dan juga surau. Bila kita share notes, compare notes dengan Majlis Agama Islam Kelantan,
kita dapati bahawa ada 83 buah masjid dan 226 buah surau yang di Kelantan yang ditenggelami oleh air. Bila ditenggelami, basically rosak. Kapet rosak, PA sistem rosak, ada yang bumbung rosak, yang total loss macam Masjid Kuala Pertang tak apalah. Yang Perdana Menteri dah memberitahu kata nak membina dengan peruntukan 2 juta. Tetapi yang lain-lain ni, dia rosak yang memang tak selesa nak digunakan. Yang ini yang kita berikan penumpuan dan setakat hari ini pun kita dah belanjakan hampir RM700,000 membantu pemulihan hampir 16 buah masjid dan 6 buah surau yang kita nak fokuskan dalam masa yang terdekat. Saya membayangkan Datuk dengan komitmen 2 juta masjid baru itu pun akan mengambil masa. Sebab itulah macam di Kuala Pertang itu macam kes yang satu kes lah yang memang total loss. Itu berasaskan kita punya memang assessment memang total loss, memang hanya tinggal menara masjid dengan struktur asas saja. Yang lain memang hancur terus. Sebab itulah dibina sekarang ni secara sementara saja, atap yang dibina oleh pihak tertentu, tapi boleh digunakan untuk sembahyang Jumaat. Sebenarnya 3 minggu selepas banjir itu dah digunakan untuk sembahyang Jumaat. Banyak suami yang saya ingin bertanya ni untuk memahami. Saya selalu sebut ini, kalau bantu saya dalam bahasa Melayunya apa, to make sense of things. Dengan fakta-fakta yang digambarkan ini, kita ada 2 NGO. Datuk mungkin melihat dari perspektif kepimpinan dan sesuatu yang structured. Saya cuma dapat gambaran ground zero. Berapa jumlah yang telah disumbangkan, yang telah diperuntukkan untuk 3 kampung ini saja. Dan dari mana dana itu didapati? Setakat ni kita dah belanja hampir RM500,000. Dana dari masjid, dari orang perseorangan, daripada Mahat Hafiz Sulaiman. Bagaimana ini dikumpul? Caranya bagaimana? Sentiasa ada? Kita sentiasa ada, dan tiap kali kita pergi, kita ada satu pengalaman yang menarik. Yang contohnya baru ni, bila kita pergi, kita ada koperasi taksi-taksi Malaysia. Mereka join kita sekali untuk pergi, dan juga mereka bagi sumbangan. Juga yang saya punya experience, ramai melalui WhatsApp dan melalui Facebook, ramai yang bagi sumbangan secara individu. Kan? Jadi macam saya kata tadilah, kita nak move forward. Kan? Kita nak move forward, nak bekerjasama dengan semua pihak. Saya ingin beralih kepada Nur Azam, tapi kita ada pemanggil di talian, Tuan Haji Samsudin. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tuan Haji, ada pandangan tentang topik kita pada malam ni pasca banjir? Silakan. Ya, saya. Okey, terima kasih kerana perevaluan. Sedikit pandangan saya yang sebenarnya bersama dengan Tuan Haji Shuaib di bawah ground zero. Ya, silakan Tuan Haji. Apa yang saya nampak sekarang ini, apa selain daripada kita membangunkan daripada sudut digital, apa yang saya nampak yang disebut tadi, kemuslihan surau dan masjid. Jadi kita kena fokus pembangunan rohani itu masalah. Jadi kami daripada Masjid Abdallah dan Muhammad selamanya ini telah menubuhkan Biro Dakwah. Jadi insyaAllah kita akan merancang pembangunan rohani, memberi kekuatan kepada orang-orang kampung di Dusun Niau dan juga di Auduri sana. Jadi kalau boleh kita mendapat sokongan daripada pihak-pihak yang tertentu seperti Majlis Ulama Islam Kelantan, untuk kita memungut Al-Quran yang tertinggal, kerana terlalu banyaknya orang masih apalah pernah membawa rujukan Al-Quran daripada Kelantan balik ke Kuala Lumpur untuk dilupuskan secara berkhidmat. Jadi itulah pandangan saya, yang boleh kita panjang-panjangkan, kita bangunkan mendakwah ataupun sudut biro dakwah ini di tengah dan selain daripada pembangunan digital itu. Tuan Haji Syamsuddin, Tuan Haji Syamsuddin sempat saya bertanya soalan. Tuan Haji Syamsuddin? Ya, saya. Masih di talian. Sempat saya bertanya soalan satu. Saya ingin mendapat gambaran. Saya tahu Tuan Haji Syuaib ada di sini. Apabila disebutkan soal sokongan dalam bentuk input kerohanian, kita ada Tuan Tanah Kedaung jadi pada sini. Dia patutnya ada autoriti untuk ini. Bentuknya apa bantuan itu? Apakah pakarnya ke, murabinya kah? Dan bagaimana itu boleh dikendalikan? Kalau kita melihat dalam konteks tadi 83 masjid itu. Jadi sebagai salah satu NGO, apa yang boleh kita kongsikan pengalaman Tuan Haji sendiri? Okey, pengalaman saya sejak awal, apa yang kita yang pertama sekali kita akses jalan keluar masjid.
kampung. Yang kedua, itu mendirikan surau. Ya. Kita amat memegang benda ini. Ya. Kalau adanya surau atau masjid di kawasan itu, ya, pembangunan rohani atau spiritual itu atau iman akan dapat dilonjakkan. Ya. Jadi apabila dah adanya surau sementara, apa yang kita nak ini, pendakwah bebas ataupun ya, ustaz-ustaz yang ada, kita apa yang NGO Ground Zero buat, apabila kita ada program, contoh ada sumbangan yang dikatakan oleh saudara Tuan Haji Syuing tadi, kita nak bagi sumbang wang daripada Persatuan Taksi Malaysia Putrajaya menyampaikan sumbangan. Kita adakan program di surau, ya. Kita panggil rakyat ataupun penduduk di kawasan itu bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib itu. Dan kebetulan ziarah kami ataupun projek kami yang terakhir pada 19 hari bulan 2 tadi. Sebelum tu ada kematian di kawasan itu, ya. Kerana seorang pelajar berumur 11 tahun mati lemas di sini, dan kita ambil itu untuk mengadakan majlis tahlil dan sebagainya. Dan selepas itu barulah kita mengadakan sedikit tazkirah. Kita mempunyai 4 orang pelajar yang baru pulang daripada Universiti Al-Azhar Mesir, dan berbagai bidang Al-Quran, dan sebagainya. Ya. Jadi saya boleh lebih ramai ustaz-ustaz ataupun sokongan kerohanian Tuan Haji, ya. Boleh saya? Ya, betul. Datuk ingin mengulas apa yang Tuan Haji sebutkan tadi, tapi Datuk, kita bersabar seketika. Okey, boleh. Boleh. Nampak wajah sabar tu tinggi. Kita balik daripada umrah, alhamdulillah. Kita berehat seketika. Teruskan kesihatan anda. Baik, kembali dalam lanskap khas, ya, wajah kesabaran Datuk masih bertahan sehingga setakat ini saya. Dan apa pun sebenarnya tadi pemanggil kita Tuan Haji Samsudin telah memberikan pandangannya, Datuk akan memberikan pandangan balas. Namun begitu kita melihat sebenarnya juga Datuk, ya, di luar sana masih ramai lagi yang menghulurkan bantuan untuk bantu mangsa-mangsa yang terjejas banjir ini. Namun dari segi strukturnya juga, dengan apa yang saya dapat tangkap sedikit sebanyak daripada apa yang nyatakan oleh Tuan Haji, kita ada masalah sebenarnya tentang kecelaruan pengurusan dalam tempoh pasca banjir ini. Masih belum ada satu badan yang boleh membantu secara keseluruhannya, menyelaraskan proses pemulihan ini. Okay, sebelum saya respon yang tadi, saya rasa ini benda penting. Sebenarnya kita di Malaysia, saya melihat mungkin ini kali pertama lah kita berhadapan dengan musibah bencana sebesar ini. Dan kita tidak seperti negara contohnya di UK. Di UK ada Suruhanjaya NGO, ya, yang mana segala pertubuhan-pertubuhan ini dia perlu berdaftar dan diselaraskan oleh kerajaan. Apabila berlakunya satu isu, maka dia akan diselaraskan dari segi kutipan dana dan sebagainya. Tapi di Malaysia kita tidak ada sebegitu. Jadi untuk menguruskan perkara itu bukan semudah itu. Tetapi dia ada pro, ada kontranya. Pro-nya, kita ada yang bersifat struktural. Maknanya kerajaan dan sebagainya. Yang membantu berasaskan skema-skema ataupun SOP-SOP tertentu. Tetapi kita ada badan yang complementary in nature. Ataupun sifatnya saling mengukuhkan. Iaitu badan bukan kerajaan seperti yang kita ada hari ini. Yang mana mereka akan pergi kepada ruang-ruang yang kerajaan tak mampu untuk menyelenggarakan dengan berkesan kerana faktor-faktor kekangan yang kita semua tahu. Contohnya macam bila kita melihat soal banjir ni, masjid umpamanya. Betul, ada sebenarnya untuk kalau saya boleh kongsikan, ada inisiatif di bawah JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Kelantan dan agensi-agensi termasuk Yadim, Yapim dan sebagainya, buat program dinamakan M2M, masjid to masjid. Maknanya masjid di wilayah membantu masjid di Kelantan mengambil anak angkat, bukan Kelantan saja tetapi di Terengganu, di Perak, di Pahang. Tetapi siapa yang akan menjadi tenaga sukarelawan? Bukan agensi-agensi kerajaan, bukan kaki tangan kerajaan, tetapi mereka menyelaraskan supaya NGO-NGO juga terlibat. Kerana dana mereka ada dan mereka boleh gerakkan. Begitu juga macam kami di peringkat Yadim, bila kita menyelaraskan tabung pemulihan Masjid Banjir Kelantan ini. Sebenarnya idea dan inisiatif ini daripada Biro Agama UMNO Kelantan. Tetapi supaya kita nak keluar daripada kepompong politik kepartian, diserahkan kepada Yadim untuk menguruskannya. Bila kita isytihar saja banjir, memang ramai orang nak menyumbang. Satu contohnya, kita isytihar 1 minggu saja, ada hamba Allah yang memberikan zakat peribadinya RM460,000. Zakat itulah kita dapat
terus salurkan. Sebab prinsip kita dapat duit, kita terus salurkan. Kita tak nak berbangga kita mengumpulkan berapa juta. Tapi saya boleh katakan 3 minggu kita lancarkan tabung ini, kita telah mengumpulkan hampir 10 juta ringgit. Dan ini yang kita fokuskan kepada soal pemulihan infrastruktur dan prasarana, kemudahan, tetapi kita masukkan elemen kerohanian seperti mana yang Tuan Haji sebut kata. Tapi kita memerlukan, kita tak boleh hanya menggunakan kaki tangan kerajaan ataupun kaki tangan staf Yadim ataupun siapa. Bukan Ustaz Jakim saja. Kita tak boleh Ustaz Jakim, bukan Ustaz Yadim saja. Kita memerlukan NGO-NGO. Yang ini yang saya kira perlukan kerjasama yang kita sebut sebagai sinergi, yang kita harus boleh gemblengkan bersama. Kerana dana itu ada, tetapi siapa yang nak pergi? Dan pergi ni pula tak boleh pergi one off. Dia perlu berterusan. Kerana pasca banjir sebenarnya dari segi kerohanian dan spiritual ni, soal pasca traumatik trauma ini memang amat real lah, terutama dalam aspek kerohanian yang longgar dan rapuh. Dan saya rasa masjid dan madrasah adalah asas yang paling penting lah. Bagaimana nukleus yang Quran sebut, la masjidun ussisa ala taqwa. Ada sebab kenapa Allah mengatakan bahawa masjid itu asas dia takwa. Kerana itu pusat penyatuan. Saya rasa hikmah yang paling besar banjir yang saya boleh lihat ialah penyatuan umat Islam yang harus digemblengkan semua pihak, termasuk NGO-NGO juga. Harus konsisten, diteruskan dan diperkayakan lagi pengalaman itu. Saudara Nur Azam Suhaimi, kalau kita tak harus terlepas pandang pengalaman beliau di Aceh. Lama. Berapa lama duduk di situ? 4 tahun duduk di situ. Dan kembali, kita ingin, orang kata ini inland tsunami. Ya. Jadi mungkin boleh elok kita buatkan perbandingan itu. Kerana apa juga yang berlaku dalam tempoh 4 tahun itu, saya kira overview Nur Azam begitu kaya sekali melihat dalam konteks yang luas. Apa yang harus kita tangani supaya hambatan 20% itu kita lonjakkan jadi setidak-tidaknya 40% sebelum Ramadan akan datang? Apa hambatan sebenarnya? Di mana kuncinya? Saya rasa perkara yang paling pokok sekarang ni adalah hal yang berkaitan dengan penyelarasan, hal yang berkaitan dengan koordinasi. Sebentar. Kita bercakap soal penyelarasan sewaktu insiden dahulu dan kini selepas hampir 2 bulan masih lagi isunya penyelarasan. Sekarang, bila kita melihat Majlis Keselamatan Negara Arahan 20, hal ini yang dibincangkan adalah hal yang berkaitan dengan kecemasan, emergency. So, bila kita masuk ke fasa pemulihan, so di mana penyelarasan dan siapa pula yang sepatutnya bertanggungjawab? Adakah semua nak lepas tangan atau semua sekarang ni harus bertanggungjawab? Saya melihat sebenarnya dari segi keperluan, pengalaman di Aceh apabila selepas sahaja fasa emergency, dan fasa emergency agak lama, bukan 2 bulan. Dia ambil, saya rasa lepas daripada 4 bulan. Masih lagi fasa emergency di mana masih tidak ada air, tidak ada elektrisiti dan banyak lagi jalan-jalan yang masih belum lagi ditembusi. Dan di situ saya masih ingat selepas 5 bulan baru Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh ditubuhkan. Di mana selepas daripada sebelumnya dibuat oleh Menko Kesra, Menteri Kesihatan Sosial, selepas tu Badan Rehabilitasi Rekonstruksi diwujudkan untuk menjadi satu badan yang menyalaras seluruh program pembangunan semula. Di situ baru bermula program pembangunan semula. So siapa yang ingin melakukan apa harus mendaftarkan diri mereka. Maknanya ada satu konsep note yang tertulis. Mercy Malaysia khusus untuk membuat sebuah sekolah di mana di kampung apa. So berapa, kalau lepas tu satu konsep note yang kedua. Nak buat rumah, berapa biji rumah yang nak dibuat, di kampung mana, siapa penerima. Semua ni harus dituliskan ke dalam satu senarai panjang yang memang harus kita wajib daftar dan wajib ikut serta di dalam seluruh mesyuarat koordinasi berkaitan yang kita sebut cluster meeting. Cluster meeting ni kita bahagikan kepada beberapa. Kita ada health cluster, kita ada education cluster, kita ada shelter cluster, ini rumah dan seterusnya. Maknanya masjid dan jalan, siapa yang nak buat pelabuhan, siapa nak buat hospital, semua ni ada dia punya kluster-kluster tertentu. Dan ini semua dilakukan di bawah Badan Rekonstruksi itu. Rehabilitasi Rekonstruksi. Dan saya nampak daripada situ baru kita tahu apa yang ada dan apa yang masih kurang. Dan yang masih kurang inilah yang harus ditampung. Kerana saya tidak mahu perkara yang dah berlaku di fasa kecemasan berlaku lagi. Apa perkara yang dah berlaku? Mungkin orang yang tak duduk di field tak tahu. Saya duduk di field hampir 2 bulan.
So sekarang ni yang saya nampak apa di rumah-rumah atau rumah sementara ataupun di kemah-kemah sementara yang mereka ada. Ada yang dapat sampai 6 tempat stov tempat masak. Satu rumah. Satu rumah. Kerana 6. penyelarasan yang gagal. Tak ada. Masyarakat datang menghantar. Saya risaukan rumah pun nanti jadi macam tu juga. Kalau masih lagi ada NGO yang nak buat tanpa penyelarasan dengan Majlis Keselamatan Negara, tanpa penyelarasan dengan Kerajaan Negeri ataupun JPP ataupun termasuklah dengan DO. Kerana DO sekarang ni yang menulis seluruh borang merah yang mana mereka ni layak untuk dapatkan rumah, mereka harus masuk ke dalam borang merah ni. So siapa yang nak membantu harus ada penyelarasan. Dan sekiranya tidak ada penyelarasan dan kita pun tak tahu NGO A dah buat berapa banyak rumah. Tak tahu berapa banyak rumah, progresnya pun tak tahu berapa dan masyarakat berapa lama lagi yang nak kerana kita ni bukan pemaju. Dan kita tidak boleh berfikir secara pemaju. Kalau kita jadi developer, yang nak kita bangunkan rumah ni adalah masyarakat yang mungkin sekarang ni duduk di rumah bapa, di rumah sewa atau rumah sendiri. Yang mereka tidak bukan mangsa. Mereka tak perlu risau nak tiba-tiba mendapat cepat manfaat pula ya. So sekarang ni kita bercerita sebagai kita rekonstruktor ni, kita ni membangun untuk orang mangsa-mangsa yang duduk dalam kemah. Mangsa yang diberikan duit sewa untuk sewa selama 3 bulan di satu tempat yang mereka lepas 3 bulan mereka tak tahu mana mereka nak duduk. Dan mereka, ada lagi mangsa yang duduk di nak menggantikan kemah yang tidur di reban ayam. So perkara ni semua kalau kita tak duduk masuk ke dalam masyarakat kita tak tahu. Dan bagaimana kita boleh melakukan perkara ini dengan baik kalau tanpa penyelarasan. Jadi pada peringkat ini apa yang saya tangkap adalah perlunya diwujudkan badan seumpama itu. Kerana saya terdengar dalam perbincangan kita mengatakan bahawa respons sistem respons balas ini nampaknya lebih bagus hasil pengalaman pasca tsunami di Indonesia. Bahkan Filipina juga sistemnya lebih baik daripada koordinasi yang dilakukan di Malaysia. Betul pandangan ini? Kita akan perdamkan. Kita ada pemanggil dahulu. Sebelum kita ambil pemanggil, Cik Nur Azam, sekarang ni kalau kita nak pinpoint kepada siapa pihak yang perlu bertanggungjawab dalam tempoh sekarang ni, siapa? Tak adalah sebab badannya tak ada. Kerana memang tidak ada. Kerana di Malaysia memang tidak ada. Saya rasa perlu diselaraskan koordinat semua NGO sebab kita tak nak ada overlapping. Datuk? Bagi saya kerajaan. Pusat atau negeri? Kerajaan pusat. Pusat, ya. Okey, kita tinggalkan dulu. Kerana di talian ketika ini, Datuk Kapten Razak dari Kuala Lumpur. Hello, Assalamualaikum Datuk. Ya, Datuk Kapten Razak ni. Sama juga dengan Datuk Ashraf. Apa khabar Datuk Ashraf? Baik, Alhamdulillah. Saya adalah aktivis politik juga. UMNO juga Datuk Ashraf. Apa khabar suami? Sihat? Kenal, Datuk. Apa khabar tu? Ni, Syed, saya tengok pasca banjir ni. So, our country ni memang daripada dulu lagi tahu tarikh bulan mana tu banjir akan datang. Correct tak? Ya. So kita tahu punca daripada sungai. Tapi sepanjang pemerintahan, di bawah pemerintahan, so semua orang tahu bila datang bulan monsun, bulan Disember, semua tahu berpunca hujan daripada hulu banjir. So kita sepatutnya ambil precaution macam negara-negara yang maju, macam di Belanda. Dia orang duduk di bawah air tapi kita tak ambil precaution how to tackle permasalahan banjir itu. Contoh kita kata ambil Kelantan. Kelantan lah negeri yang utama banjir. Okey, kita tackle. Kita buat satu kita buat satu supaya bila hujan tu dia tak akan membanjiri sampai ke Kota Baru. So kita keluarkan bajet 1 bilion ke sana atasi satu negeri daripada kita setiap tahun banjir akan datang and then kita akan come out, contohnya pada tahun ni kan paling teruk sekali kan Ashraf kan. At the end kita ada atasi terpaksa buat rumah semua. Sepatutnya my question right now, kerajaan tak kira lah Kelantan ke di bawah PAS ke, tackle one state. Buat satu bajet yang besar supaya tidak ada lagi banjir sepanjang laluan sungai itu. Ini kita buat kita banner rumah. Kita banner semua balik, tak tahu the next year kena balik. So apa yang diberi dawan berapa bilion, 3 bilion untuk mengatasi sungai itu, dia punca dia mudah saja. Hujan limpah daripada hulu dia akan efek macam di Kuala Kangsar. So macam kita tengok negara Belanda dia ambil precaution state by state. So macam kita ada semua badan-badan ni. So, kita lose setiap tahun berjuta, berbilion duit. Tapi puncanya bila sungai dah hujan. Betul tak, Syed? Baik, Datuk. So, my question right now, apa pun yang dibuat, tak kira lah Filipina lebih baik. Tapi, myself, sebagai seorang Malaysia, apa yang kerajaan kita di bawah pimpinan Perdana Menteri, we are the best. Baik.
Apa yang dibuat Akil Badan-Badan ni bagi rumah, bagi buat balik is the best. We have a good Prime Minister. Okey, Datuk. Terima kasih. Right now, why not kita tackle state by state? At the end, bila hujan macam mana pun sebulan, 2 bulan, tidak akan banjir daripada sepanjang lalu. Tidak lagi kita keluarkan duit. Baik, Datuk. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Menariknya saya nak mengolahkan sedikit apa yang Datuk sebut ini kerana dia memberikan contoh Belanda. Belanda punya perancangan tebatan banjir itu perancangannya bertahun. Tetapi kalau kita mengambil pendekatan tempoh kira detik, countdown itu tadi, kita cuma tinggal 9 bulan sebelum pusingan berikutnya melanda. 9 bulan ni apa yang realistik? Itu apakah kita, mungkin itu perlu 1 jam lagi kita perdebatkan suami soal functionality, soal reality, sumber-sumber. Datuk, 9 bulan ni. Betul. Kalau kita lihat pun, sebab saya ingat lagi benda yang memang menggerunkan saya apabila mendapat taklimat daripada Angkatan Tentera Malaysia dalam keadaan peak masa gelombang kedua punya Facebook penuh dengan gambar banjir. 3 buah sungai daripada Gua Musang bertembung dan menjadikan Kuala Krai itu sebagai lembah. Dan ini sebab faktor pembalakan yang memang itu semua orang dah tahu. Tapi sekarang ini saya tak nampak lagi apakah perancangan dan perencanaan dalam masa 9 bulan ini untuk mengekang perkara ini berlaku. Sebab itulah kalau kita macam di Kuala Krai sahaja, rumah yang perlu dibina saja hampir 1,000, hampir dekat dengan 2,000. Jadi kalau kita bina rumah dengan keadaan kita tak membina tambatan, saya rasa kalau dulu macam sekarang ni lah, 80% Kuala Krai itu covered, ditenggelami oleh air. Dan kawasan yang paling, kalau kita tengok yang paling selamat pun sekolah level 3 je. Level 4, level 3 semua ditenggelami. Jadi saya tak nampak kalau kita buat rumah pun dengan keadaan kita tidak betul-betul nak mengatasi masalah ini. Sangat firefighting sifatnya. Ini saya rasa, sebab itu saya katakan. Tapi 9 bulan ni apa yang realistik? Wallahu alam lah. Saya rasa sebab itulah saya ingat lagi yang Perdana Menteri bila dia 3 kali dia turun ke Kuala Krai sebab dia begitu mengesankan dia bila dia melihat keadaan di Kuala Krai. Kali ketiga dia turun tu dia sebutkan perlu kita buat segera mungkin soal tambatan itu mengelakkan daripada banjir. Saya tak tahu sebab saya tak terlibat. Jadi pejabat tanah, DO semua ni kena bekerja 3 kali ganda lebih pantas. Saya rasa kerajaan persekutuan pusat dan negeri perlu kerjasama yang kuat. Buang ke tepi soal perbezaan politik dan sebagainya. Saya nampak ada positif di sini. Semalam pun Menteri Besar mengunjungi yang bawa Perdana Menteri. Saya nampak ini hikmah yang paling besar. Cumanya rakyat di luar sana juga harus mendukung perkara ini. Secara sinikal lah yang boleh kita berikan Syed dan tempoh 9 bulan lagi, tempoh pusingan banjir yang akan datang. Saya yakin sebenarnya kita akan terus mengira jumlah mangsa yang terlibat dengan banjir dan saya yakin pihak JKM akan menyediakan pembahagi boleh lipat, akan menyediakan format, akan menyediakan sesi kaunseling dengan pegawai psikologi yang kalau tahun 2014 101 orang, mungkin untuk 2015 ini jumlahnya akan berganda ya, dengan intervensinya, dengan kementerian-kementerian akan mengira kerugian masing-masing seperti mana yang telah pun kita bawakan, dan akan ada lagi model-model rumah yang akan dikeluarkan. Itu secara sinikalnya Syed. Saya suka bila suami cuma memperangat. Faham terasa sampai ke sini suami. Saya masuk 9 bulan ini kalau pengalaman mesti apa yang realistik? Kerana kita ada kotak matrix itu kan, urgent and importance. Ya, kalau kita lihat dari segi keperluan yang paling mendesak sekarang ni adalah keperluan rumah. Paling mendesak. Tidak ada perkara yang lebih mendesak daripada itu. Selain daripada kita jadi kena ada pihak yang memikirkan tadi soal rumah. Tapi kena ada juga soal Datuk sebutkan tadi itu soal perencanaan 9 bulan ni. Ini yang saya sebut tadi. Kalau kita melihat bagaimana fasa yang sepatut dilakukan selepas daripada fasa kecemasan kita masuk kepada fasa pemulihan. Selepas fasa pemulihan ataupun in between itu dah masuk fasa pembangunan semula. Dan fasa pembangunan semula dah fasa preparedness, fasa persiapan. So fasa pembangunan semula ni kita boleh masukkan dengan fasa persiapan di mana kalau kita sebut kita bangun rumah, kalau sebagaimana di tempat di luar lah yang ada gempa bumi, taifun dan sebagainya, tsunami, kita sebut bagaimana kita nak membangunkan rumah anti gegaran ataupun anti taifun, yang mana kita perkuatkan lagi bracing dia, kita perkuatkan lagi ikatan bumbung dia, kita perkuatkan lagi struktur bawahan dia, dan seluruh perkara ni boleh juga kita buat sekarang. Tapi apakah perkara itu dah termasuk dalam program pembangunan semula rumah yang kita bangun sekarang ni? Dan saya melihat rumah yang pernah ataupun siapa pun dah sempat ke Manik Urai, ke Mubu, Dabung, Tanjung Kerai, Kuala Krai dan sebagainya,
kebanyakan rumah adalah rumah kayu dan sekarang ni kita membangun rumah konkrit. Dan saya melihat satu garis panduan untuk membangunkan semula rumah kekal harus dibuat dan harus diperjelas dan dinyatakan. Dia tidak boleh kita untuk kerajaan negeri kita kena buat rumah macam ni, kerajaan pusat kena buat macam ni, pihak MAIK buat macam ni, NGO pun buat hal-hal NGO. So saya tak nampak bagaimana perkara ni boleh dilakukan dengan baik. Yang kita nak sebut pasal 9 bulan yang akan datang ni, sekiranya kita tak masukkan dengan segera garis panduan penting yang boleh meningkatkan lagi daya tahan masyarakat untuk menghadapi masalah ini akan datang. Saya ingin Datuk mengulas seketika ini, tapi dalam pengalaman ground zero, kerana pemikiran NGO ini yang mengambil kampung angkat ni mungkin perancangan, mereka memberikan suluhan secara mikroskopik, ya. Apakah terdapat pertimbangan 9 bulan ni apa? Kerana saya berminat Tuan Haji tadi dia mengingatkan saya 100 hari sebelum Ramadan. Itu 100 hari sebelum Ramadan. Pertengahan Mac ini adalah El Nino. Dan kita ada banyak lagi. Apakah NGO Ground Zero ada elemen menjangkakan 9 bulan ini, building blocks untuk mengisi 9 bulan ini? Pertama, kita berharapkan kerajaan negeri dan kerajaan pusat dah dapatkan satu modul standardiskan rumah yang nak dibina. Dia sama, mana-mana sama. Baru ni kami pergi ke satu site, tengok satu rumah yang 800 kaki persegi, 3 bilik, 1 bilik air dengan 1 bilik mandi. Struktur dia besi. Kan? Dan kami dia ambil konsep dari Australia. Kami difahamkan kalau berlaku lagi banjir 6 meter pun dia masih boleh bertahan. Tapi itulah, takkan kita dah tahu tempat tu kawasan banjir, kita nak buat lagi, kan? Dan ada beberapa proposal yang kita tengok, ada yang buat steel, yang tu kan 8 kakinya ke apa kan. Whatever it is, kita harap kerajaan negeri dan kerajaan pusat dapat standardize, cepatkan benda ni supaya kita boleh buat kerja kita. Kan? We have some module dan kita akan bawa Datuk Seri Said Zainal akan bawa ke pihak atas untuk dapat kelulusan. Ya, so ini kita ada senator yang musim penggal nanti mungkin kerana solusi jangka panjangnya adalah badan rekonstruksi dan rehabilitasi ala-ala itu harus wujud kerana penyelarasan itu ya dulu kecemasan penyelarasan seperkara, kini soal pemulihan pun itu mujahadah Datuk tu. Itu bukan saja tu, memang antara perkara yang saya dah siapkan. Dah siapkan di kertas. Dibentangkan dalam Dewan Negara nanti. Sebenarnya selepas kita lalui perkara ni, saya memang amat bersetuju bahawa perlu ada satu badan penyelaras. Memang semua orang memang eager nak tolong. Alhamdulillah kita rakyat Malaysia ni pemurah. Dan rakyat Malaysia amat prihatin. Bantuan itu banyak. Sampai tak melampau-lampau. Cumanya bagaimana kita nak memastikan bantuan itu benar-benar sampai dan berkesan dan memang memenuhi keperluan. Tidak membazir akhirnya. Ini yang berlaku pun. Tetapi macam mana penyelarasan bantuan-bantuan ini? Dan ini sebab tu saya katakan tadi, kerjasama bukan saja di peringkat kerajaan, persekutuan negeri. Itu saya nampak dah agak baik. Sekarang ini bagaimana nak menyelaraskan pula badan-badan NGO yang ramai. Masih ada lagi yang kumpul beras lagi nak bagi ni. Walaupun hakikatnya di Kuala Gerai itu dah buka kedai runcit, yang tak pernah buka kedai runcit di rumah jual beras. Ada yang sampai penuh dia punya dapur tu dengan beras umpamanya. Tapi ini contoh yang bila tidak berlakunya penyelarasan yang baik. Dan saya rasa badan seperti mana yang disebutkan tadi di Aceh itu, dan ini saya sebutkan di negara maju sudah ada. Sebab itulah macam di UK dia ada Suruhanjaya yang mana menyelaras NGO bukan apa. Soal apabila kutipan-kutipan dana sebegini. Akan berlaku penyelewengan juga. Tetapi bagaimana nak memastikan bukan saja penyelewengan tidak berlaku di peringkat kutipan, tetapi juga ketirisan tidak berlaku di peringkat penyampaian. Itu satu perkara yang saya rasa amat mustahak untuk dilakukan. Nur Azam, mengapa kita mengatakan badan seumpama itu yang dalam pengalaman Filipina lebih baik berbanding dengan Indonesia? Baiknya itu di mana? Okey, kita melihat masing-masing ataupun tiap-tiap negara ini ada masing-masing pengalaman. Dan pengalaman saya rasa di Filipina, mereka mempunyai struktur badan penanggulangan bencana, badan pengurusan bencana yang cukup lengkap di peringkat pusat, peringkat negeri dan daerah. Itu boleh kita jadikan model? Kita boleh kita jadikan model. Kerana kita melihat MKN kan bertindak di pusat, negeri dan
sekiranya sampai ke daerah dah tak ada lagi dah. Dah tak masuk sampai ke dalam lagi. Dan ke dalam pun mungkin staf pun mungkin 1-2 yang mungkin dipinjamkan. Tidak seperti mana yang kalau mereka duduk di daerah, mereka inilah yang akan menguruskan bencana itu sendiri. Mereka mempunyai kelengkapan mereka sendiri, mereka mempunyai seluruh jentera yang cukup. Kita mungkinlah kalau kata kita nak sandarkan kepada bomba misalnya, antara yang paling lengkap ataupun JPAM antara yang cukup. Tapi adakah mereka diberi mandat untuk menguruskan bencana? Kita sebut soal bencana, bukan soal sekiranya kebakaran berlaku ataupun mungkin benda yang kecil. Dan bencana yang besar ini memerlukan pengurusan. Bila kita sebut tentang pengurusan dia bukan berlaku sekali dan sekejap. Dia berkesinambungan. Malah kesinambungan ini diambil sehinggalah yang kita sebutkan bagaimana masyarakat tadi boleh bangun semula, boleh bersiap sedia pula dengan bencana yang akan datang. Saya sebutkan contoh Filipina itu kerana ertinya yang kita ingin isyaratkan adalah sudah ada benchmark yang kita boleh segerakan, buat sedikit penyesuaian dan laksanakan dalam konteks kita. Kerana kita tinggal 9 bulan. Itu realitinya. Jadi kalau itu penggal ini, saya tak pasti Datuk perlukan 3 bulan untuk diluluskan. Cuma berapa bulan kita kalau berlaku adil juga. Maknanya mungkin kita sebab kita selama ini Alhamdulillah negara kita aman, tenteram, tak ada bencana. Filipina memang kita tahu gunung berapi kat sana di Indonesia. Tapi ini jadi masanya Datuk. Mereka sudah bersedia. Maknanya ini memang they are a risk country. Satu perkara badan itu, jangan lupa kepimpinan di lapangan, kerana pengalaman kita belajar mengapa Kemaman itu mendapat 5 bintang emas adalah kerana local leadership itu sangat pragmatik. Dan kerana itu walaupun badan itu belum ada, tapi kalau leadership di lapangan itu, kepimpinan di lapangan itu berkesan, maka kita akan dapat Kemaman sebagai benchmark. Ya, Kemaman mendapat penafan 5 bintang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mungkin di Filipina, Aceh di Indonesia, tiada masalah salah laku, tiada masalah penyelewengan yang boleh membawa kepada apa yang dipaparkan pada hari ini. Jadi mungkin itu perkara yang perlu kita atasi terlebih dahulu. Salah laku, penyelewengan dan kemudian dari segi pengurusannya akan berjaya. Cik Azam, setuju? Datuk? Bagi saya, benda itu kena seiring. Kerana kita nak tunggu semua orang baik dulu baru kita selesai masalah. Kita nak tunggu hari kiamat. Kita tahu Datuk, Tuan Haji dan Nur Azam ada mangsa yang simpan beras dan segala macam dalam kereta yang ditutup dengan kabel. Jadi ini semua we just move forward, be better. Tak kita harus kisahlah bantu. kan. Otherwise kita tak boleh improve. Betul. Kan? Seperti yang kita sebut Suhaimi, bila berlaku bencana ini sebenarnya kepada mereka yang bukan menjadi mangsa, inilah peluang untuk kita membantu. Tuhan memberikan ruang itu. Mudah-mudahan kita terus. Innamal usri yusra. Sesungguh setiap kepayahan, kesusahan tu ada kebaikannya, ada perkara yang positif akan melanda kita insya-Allah. Orang yang baik di antara kamu adalah orang yang memberikan manfaat. Khairun nas may yanfa'un nas. Baik, terima kasih Datuk, terima kasih Tuan Haji, terima kasih Encik Razam, terima kasih Syed. Esok akan ke Sarawak. InsyaAllah. Besok pagi dan kita akan kembali untuk landscape hari Jumaat ni. Hari Jumaat insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Datuk. Terima kasih banyak.